Tak adalah orang yang datang terus bagus and then dia akan bagus je. Ada orang yang late bloomer. Lokman Hakim akhirnya mendapat debut bersama Yokohama Sports and Culture Club di J3 dalam satu perlawanan piala sebenarnya. Dia lawan dengan tim J2 yang mana mereka mengejutkan tim J2 tu 1-0. Pada saya, itu adalah satu permulaan yang sangat-sangat baik untuk Lokman sebab diberitakan sebelum dia main dekat game tu untuk suku jam yang terakhir ada sedikit kecederaan yang mana kita sebenarnya dah mula untuk mengetahui yang Lokman ni dah start untuk injury prone. Sebenarnya time dia datang ke KV Kotrak pun fitness coach pernah bagi tahu dia datang dengan kecederaan ankle. Saya merasakan yang sebenarnya development Lokman ni sedikit terganggu disebabkan oleh masalah buku lali dia satu dan juga masalah fitness. Itu mungkin boleh menjadi antara faktornya. Tapi untuk melihat Lokman bermain sekarang ni adalah satu perkara yang sangat-sangat positif sebab saya boleh cakap yang dia ni sangat berani. Yang mana berani dia ni bukan berani calang-calang pergi cabar diri main dekat luar, dekat Belgium, dekat Iceland, sekarang dekat Jepun walaupun lah Division 3. Tapi pada saya lebih baik sebenarnya untuk dia masih lagi berada di sana sebab training regime yang berlainan, corak permainan yang berlainan, kualiti permainan yang berlainan, yang mana selagi dia dapatkan minit permainan tu, dia boleh dapat satu pengalaman yang sangat-sangat berharga dan dia boleh datang untuk skuad kebangsaan contohnya. Sebab pada saya buat masa ni, biarkan dia dulu di situ kan, bagi dia develop di sana terlebih dahulu dan dia akan datang balik mana tahu dekat skuad kebangsaan dan dia boleh bagi satu impak yang berlainan. Impak, orang kata impak beraksi di luar lah. Pada saya, sebenarnya kalau nak beraksi di luar ataupun beraksi di liga tu adalah tertakluk kepada mentaliti sendiri. Apa yang anda ingin, apa yang seorang pemain tu betul-betul nak dalam karier mereka. Nak buat nama, nak dapat kejuaraan, nak duit ataupun nak cipta satu cerita. Sebab pada saya Lokman ni dia nak cipta satu cerita dia yang tersendiri. Kena ingat, setiap pemain ni lain-lain perjalanan dia. Tak adalah orang yang datang terus bagus and then dia akan bagus je. Ada orang yang late bloomer. Macam contoh Jamie Vardy ataupun N'Golo Kante. Kita tak kenal mereka sampailah mereka di pertengahan usia 20 ataupun di penghujung usia 20 yang mana mereka menang liga dengan Leicester City. Sama lah juga dengan pemain bola sepak Malaysia. So kalau rasa macam permulaan yang agak slow, jangan terus hentam. Pada saya, kalau hentam ni adalah satu perkara yang sangat tak adil. Sebab kisah kita manusia lain-lain. Tak payah kata bola sepak, kita pun lain-lain juga. Sama je hidup pengulas pun. Ada orang habis belajar terus dapat jadi pengulas. Ada orang kena berada dalam industri sebagai pengulas 9 tahun baru dapat masuk TV. Ada orang tunggu 15 tahun berada dalam industri sukan baru dapat appear depan TV. Tengok, tu pun dah perjalanan lain-lain. So untuk Lokman, okey, dia mungkin agak slow sikit berbanding dengan kawan-kawan dia ataupun ramai yang membandingkan dengan Arif Aiman. Tapi Arif Aiman, Arif Aiman itu cerita Arif Aiman. Arif Aiman pun ada cerita dia tersendiri kan. Digugurkan daripada AMD, pergi ke Akademi JDT, sekarang meletup. Itu cerita Arif Aiman. Cerita orang lain berbeza. Tak boleh nak harapkan semua cerita lebih kurang sama. Ada orang yang nak buat cerita dia tu dengan beraksi di luar. Okey, kita beri dia masa. Kita tengok adakah dia betul-betul boleh untuk penuhi potensi. Sebab kita tahu Lokman ni seorang pemain yang sangat-sangat berpotensi tinggi sebagai striker, sebagai pemain sayap dengan technical ability dan juga kepantasan yang sangat-sangat baik. Kita beri dia masa sepanjang dia dekat Yokohama ni untuk tempoh pinjamannya daripada KV Kotrak, dan mana tahu development yang dia tengah lalui sekarang ni walaupun dekat Division 3 Jepun boleh untuk memberikan impak yang besar dalam karier dia bila dia decide. Manalah tahu dia nak main lokal balik dekat Malaysia. We never know.